Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bi athmil khair wa adkhil mudkhala sidqin wa akhrij mukhrij sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Alhamdulillah, kita dapat pada pagi ini teruskan kuliah kita. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalunya kita mohon Allah Subhanahu wa taala supaya berbahagia di dunia ini dan berbahagia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan, kebahagiaan. Memang kita sejak zaman Nabi Adam lagi sampailah kiamat nanti, semua manusia ni ingin mencari kebahagiaan. Tidak ada siapa pun yang tidak ada bahagia. Tetapi tidak ada satu teori pun, tak ada satu kaedah atau formula untuk nak mendapatkan kebahagiaan itu. Semua nak bahagia belaka, tapi tak jumpa formula, kaedah. 1 campur 2 sama dengan 3, ada kaedah. Dan 3 tu kaedah 1 campur 1 campur 1, 3. Atau 0 campur 3, atau 3 campur 0, 3. Di bahagia tu mana? Adakah kebahagiaan itu melalui proses duit ada, bahagia? Belum tahu juga. Pangkat besar, adakah orang yang pangkat besar itu berbahagia? Belum tahu juga. Di mana bahagia sebenarnya? Walau bagaimanapun, Abu Hurairah As-Samarqandi meriwayatkan, menceritakan ada 11 tanda-tanda seseorang itu berbahagia, dan juga ada 11 tanda-tanda seorang itu tidak berbahagia, atau dalam bahasa kasarnya celaka, dalam bahasa lembutnya tidak berbahagia, tak tenang. Kalau ada di antara 11 ini, kita ni adalah tanda bahagia. Belum tahu tanda itu berbahagia. Apa? Yang pertama, tidak rakus dengan dunia ini. Ada orang rakus, tak cukup-cukup. Itu sebabnya Nabi menjelaskan, kalau seorang itu dianugerahkan 2 lembah emas, dia takkan cukup, dia nakkan 3. Dia nak 3 orang. 3 nak 4 lah pula. Dia takkan cukup. Sedangkan nanti mati, yang masuk dalam mulutnya tanah juga akhirnya. Dia takkan berhenti. Kata Hamka pula, seperti seorang itu minum air laut, tengah-tengah dahaga diminum air laut, dia takkan hilang dahaga. Atau seperti seorang itu berjalan di jalan raya ini, nampaknya fata morgana itu macam air. Dia pergi, bukan air rupanya. Ya, fata morgana ni dalam bahasa Melayu tak ada. Itu kelemah Melayu tu. Tak ada. Orang Arab panggil sarab. Orang Petirang miraj. Orang Melayu tak ada. Terengganu ada, kunang-kunang ada. Terengganu lah. Orang Selangor pun tak ada. Malu orang Selangor. Tak ada bahasa Melayu. Fata morgana tu bahasa Indonesia. Ya, mana di padang pasir itu nampak macam bahang tu, macam air. Dalam kitab fiqh, kita cek air ni nampak macam air, kena cari.
Walaupun macam kan orang tahu dah tu bukan air tu, tapi boleh jadi air. Tengok-tengok, kita tengok juga nak tayamum ke tak tayamum. Jadi orang yang rakus dengan dunia ni, habis dah, cari lagi tak dapat, cari lagi tak dapat, cari lagi tak dapat, tak tahu bila nak dapat. Itu sebabnya orang yang begini, dia tidak sibuk beribadat. Jadi yang kedua lah jadinya. Yang kedua dia kata tidak sibuk beribadat, dia sibuk mencari dunia. Itu sebabnya kata dalam Allah Ta'ala berfirman kepada dunia ini, wahai dunia, engkau berkhidmatlah kepada orang yang berkhidmat kerana aku, dan engkau hambakan kepada orang yang bekerja kerana engkau. Kalau orang kerja bukan dunia ni, dia akan sibuklah. Dunia sibukkan dia. Tetapi kalau sibuk dengan Allah Ta'ala, dunia akan berkhidmat pula kepada kita. Supaya tu, ya? Dunia akan berusaha membantu kita, akan tolong kita, berkhidmat kita. Tapi kalau sibuk dengan dunia ni, dunia akan sibukkan kita lagi sibuk dia. Akhirnya mati dia, tak tahu apa yang cari tak jumpa. Satu. Kemudian yang ketiga, bukan ya, balik. Yang kedua, dia sibuk dengan jadi yang pertama, tidak rakus ke dunia. Yang kedua, sibuk beribadat. Tanda-tanda bahagia yang kedua, sibuk beribadat. Janganlah sibuk ramai tak makan, tidak namanya. Ini tanda-tanda bahagia yang pertama, tidak rakus dengan dunia ni. Yang kedua, sibuk beribadat. Jadi kita dalam kitab Suhuf Nabi Ibrahim pula memerintahkan kita supaya membagikan masa berempat. Yang pertama, bermunajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermunajat satu. Yang kedua, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bermuhasabah, kemudian mencari makan. Makna mencari makan tu kena masuk dalam sinarai menggunakan masa. Yang kedua, sibuk beribadat. Jadi kita masa beribadat ni, sebabnya kita ada masa sekejap, ada satu masa yang digunakan untuk beribadat. Dua, tiga. Yang ketiga, tanda-tanda orang itu berbahagia, kurang bercakap, melainkan yang perlu saja. Kurang bercakap, melainkan perlu saja. Bak kata orang-orang falsafah, biar menyesal tidak bercakap daripada menyesal bercakap. Biar tak cakap tu jadi menyesal tak apa, pasal besok boleh cakap. Kalau cakap dah, nak tarik balik tak boleh. Dan kata al-tasawuf pula, bercakap itu hendak, bercakap itu tengok masa. Jangan melepaskan percakapan yang masanya belum sampai. Ataupun katanya, jangan bercakap sesuatu yang kita tidak tahu. Jangan bercakap sesuatu yang kita tidak tahu, dan jangan cakap ke semua yang kita tahu. Boleh ingat tu? Jangan bercakap sesuatu
yang kita tidak tahu. Tak tahu jangan cakap, jangan diam. Dan jangan bercakap sesuatu yang kesemua, dan jangan cakap semua apa yang kita tahu. Senang faham ke? Orang Melayu kata, kalau diam itu emas, cakap itu perak, elok diam. Kan macam kita lihat Nabi Allah Daud AS, pandai buat besi ni, melebutkan besi ni, buat bentuk-bentuk macam-macam, baju perang dia buat. Luqman datang melawat, sampai sudah tak tanya. Nabi Luqman tengok Nabi Daud buat kerja besi ni, sepatah dia tanya, kenapa tak tanya? Aku tanya kau buat apa ni? Dia pun tak tahu benda tu. Mana dia tak nak lebih cakap, eloklah aku tak cakap, aku tak tahu. Sama juga dengan Abu Yusuf mengajar di masjid. Habis soalan, habis mengajar, dia pun tanya, ada soalan? Siapanya? Ada soalan lepas sebelah dia, diam, tak tanya. Kata Yusuf, kata Abu Yusuf, tanya soalan. Dia mungkin dia tak pernah tanya, dia pun tanya, Tuan, kalau kita berbuka, Tuan, bila kita kena berbuka? Dan bila kita puasa, bila kena berbuka? Kata Abu Yusuf, apabila matahari masuk, berbukalah. Tuan, kalau matahari tak masuk-masuk, Tuan? Kata Abu Yusuf, ayo tak boleh ambil. Itu maknanya bercakap tu. Ada orang suka cakap, cakap tu gini tu. Kalau kita baca dalam sejarah jin rajin cakap. Dia rajin cakap. Maknanya jin jenis dia kalau tanya soalan, dia rajin tanya ke jin. Ada ni. Maknanya kalau dapat isteri Bebil, ada pada jin tu. Hampir tu. Yang berapa? Yang keempat. Yang kelima, memelihara semayang 5 waktu. Yang keempat, memelihara semayang 5 waktu. Dia kita semayang ya, memelihara lain. Memelihara lain. Dia ada pengkat dia. Sampai pengkat dia panggil tamalluk. Tamalluk ni maknanya dia semayang itu bukan pasal takut neraka, bukan pasal nak masuk syurga. Tamalluk ni makna pengkat rindu kepada Allah. Itu namanya tamalluk. Dia takhasyu'an, tadarru'an, takhasyu'an, takhaddu'an, tadarru'an, tadallulan, tamalluqan. Ada 4 talimu ya. Takhasyu'an maknanya dia khusyuk, tak boleh. Takhaddu'an lagi tinggi sikit, tadarru'an lagi tinggi, tadallulan ada lagi tu. Tadallulan itu rasa hina dia kepada Allah Ta'ala. Tabadzulan macam tu ya. Tabadzulan maknanya tinggi lagi, rasa seluruh anggotanya, jiwa raganya serah kepada Allah Ta'ala. Lagi satu lagi, tinggal tasliman, serah lagi. Tamallukan, habis tu, rindu habis. Jadi takhasyu'an, takhaddu'an, tadarru'an, tabadzulan, tasliman, tamallukan, rindu. Tahap rindu tu payah tu. Maknanya rindu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kisah seorang pemuda jalan kaki, jumpa Nabi. Ya Allah, aku jalan kaki ni dah 9 hari jalan kaki. Nak buat 2 soalan je. Apa soalanmu tu? Siapakah yang Allah sayang? Siapakah yang Allah tak sayang? 2 soalan. Nabi pun tanya, nama kau ni siapa?
nama saya Abul Khail. Khail ni mana kuda, bapa kuda mana dia. Kata Nabi tu kau nama nak elok nak begini. Tukar Abul Khair. Jadi lam ra je. Abul Khair ni bapa kuda, rajin main kuda. Abul Khair rajin buat bajikan. Arab panggil Abu je. Arab ni dia mudah je kalau kita nak terjemah manggis tu. Abul Aswad. Aswad tu hitam. Jadi Abul Aswad Pak hitam dia dah manggis tu. Rian Duri, orang Duri itu Syaukah. Rian Abu Syaukah, mudah itu. Kalau Mutan rambut kan, Abul Asy'ar, bapak berambut tu. Nah, dia pakai Abu. Kalau menyanggut dia Abu Din, bapak berjanggut. Kalau cemata Abu Nazarah. Itu mudah yang Arab. Nah, jadi dia ni Abul Khair, bukan nama Abul Khair. Bagaimana keadaan kau sekarang? Saya suka berbuat baik, dia kata. Saya suka orang lain berbuat baik. Saya suka kalau kebajikan itu terlebar luas. Saya rindu kepada Allah kalau tidak sempat berbuat baik. Dan saya yakin amalan yang saya buat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia makna rindu kepada Allah. Itu betul lah. Maknanya kalau sekiranya kita tak sempat nak berbuat baik, rasa sayu pasal rindu kepada Allah. Kita baca rindu orang kan, tak jumpa anak setahun rindu. Bagaimana kita tu kepada Ta'ala? Walaupun kita dah jumpa Ta'ala satu hari 5 kali, lain kerinduan. Sebabnya Bilal bin Rabah nak meninggal dunia. Isteri kata, wahai Bilal, saya rasa hati aku kau nak meninggal dunia, wahai Bilal. Tidak, kata Bilal, aku suka nak meninggal dunia. Aku rindu kepada Rasulullah SAW. Aku nak bertemu dengannya dengan segera. Rindu kepada mati tu. Nak mati tu rasa hendak mati. Hendak sangat dia mati. Minta mati kan tak boleh. Hendak mati tu jangan minta. Hanya Nabi kata, kalau seorang itu sakit sangat dah tak larat dah, baru dia doa, Allahumma ahyini in kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani in kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku kalau hidup tu elok untuk aku, dan matikan aku ni kalau mati elok untuk aku. Kalau sakit sangat minta mati tak boleh, haram tu. Itu sebabnya bunuh diri tak boleh. Minta mati pun tak boleh, bunuh diri lagi tak boleh. Hanya orang-orang kampung kata bunuh diri ni mati kafir. Tak, orang Melayu, orang kampung, hadis Melayu tu. Baru ni seorang tu bunuh diri, adik-beradik pecah. Seorang kata yang tanam kubur orang Islam. Apa dia? Kata adik-beradik tu. Jangan ikut dia, jangan ikut panas, ikut hukum. Zaman Nabi pun ada seorang sahabat pergi perang, pecah perut ni, kena tikam, tak tahan dia, menahan sakit, yang besar tambah lagi, meninggal. Bila meninggal, Nabi tak semayang ke jenazah dia, betul. Tetapi Nabi tak larang pula sahabat memayangkan dia, menunjukkan boleh lah semayang. Betul lah. Jangan kata mati kapi. Yang dikatakan mati kapi itu apabila ia berkata harus hukum bunuh diri. Itu kapi. Pasal bukan hukum. Bukan hukum kan tak boleh. Pasal hukum ni, yang haram kata halal pun tak boleh, halal kata haram pun tak boleh. Yang halal dia katakan haram, tak boleh juga. Jadi bunuh diri itu hukumnya dosa besar. Tak boleh kita kata mati kapi, tak boleh. Jadi kita balik, tanda orang itu berbahagia memelihara sembahyang 5 waktu. Jadi kita pelihara ni sama ada waktunya, undang-undang dia, syarat dia, semua kita jaga. Sekarang ni kita ada apa namanya, ada khusus-khusus sembahyang kena hadir tengok. Kadang-kadang nak dibetulkan Fatihah kita, kadang-kadang tamakninah kita pun tak betul. Semalam hari Jumaat saya tengok seorang sembahyang sunat, banyak dia sembahyang, tapi bila baca Fatihah tak tahu, bukan Melayu, agaknya bismillah kot, tapi sebab siap tu
Jadi maknanya tak jaga. Kamu Nabi kan suruh masuk sembahyang. Nabi ada. Mana yang laju sembahyang. Maknanya tak ada. Nabi sembahyang balik. Sembahyang balik. Sembahyang balik. 3 kali Nabi ulang suruh sembahyang. Ajarlah Allah. Kata kau begini. Kau sembahyang kau tegak. Baca sesekian. Rukuk. Tamak-ninah. Diri. Tamak-ninah. Sembahyang. Tamak-ninah. Tamak-ninah tu banyak takut. Pasal kadang-kadang makna tamak-ninah itu ialah anggota berat mesti berhenti dalam masa kadar bacaan subhanallah. Makna subhanallah ada 4 detik. Subhanallah 4 mesti berhenti semua anggota berat apabila kita melakukan satu rukun fi'li. Rukun fi'li. Jangan belum berhenti dari anggota berat kita berpindah. Kira-kira makna mencuri dalam sembahyang tu. Kadang kita kan bangun berrukuk tu kan tangan kita goyang tangan tu. Goyang. Berhenti terus. Jadi mana kita mesti tamak-ninah tu berhenti. Tak berhenti. Baru. Dan Allah berlalu begitu. Tidak melihara namanya. Mesti pelihara. Syarat pelihara. Kalau kita waktu sembahyang mesti pasti. Jangan tengok dah masuk waktu ni. Mana boleh gitu. Macam dah masuk. Biasa budak balik sekolah pukul 2. Budak balik sekolah dah. Masuk waktu dah ni. Rupanya kita cuti sekolah pukul 10 dah balik. Itu yakin masuk. Tak boleh terus kaki je. Jadi kadang-kadang tengok keyakinan kita ya. Kita harus insya. Tiba masjid bang. Tadi sembahyang buat apa ni? Nampak tak? Rupanya masjid ada kelas lambat bang. Jadi maknanya kita pasti tu. Bila pasti tak adalah keraguan. Bila kita sembahyang dengar orang azan. Tadi masuk waktu tu nampak kan berbunyi dia. Tapi kalau dia yakin tadi betul dah. Mungkin masjid lambat bang. Ataupun drama bang. Itu tidak pasti kan. Hanya kalau kiblat saja itu lembang. Kiblat ni kita memang tak tahu. Kompas pun tak ada, aku pun tak ada. Malam gelap kita pula tanya tuan rumah yang tumpang tu, dia pun tak tahu kiblat. Tuan rumah tak sembahyang apa pergi. Kiblat mana kiblat? Kiblat mana boleh. Tengok besok salah kiblat dah siang. Zaman Nabi dulu ada 2 orang sahabat, dua-dua salah kiblat. Yang seorang ulang balik sembahyang, yang seorang lagi tak nak ulang. Dia adukan Nabi kata yang ulang itu dapat pahala 2, yang tak ulang tu betul lah. Itu. Maknanya kiblat boleh bincang lah kiblat ni. Banyak macam masjid yang penama yang silap. Masjid kan kadang-kadang tengok di masjid dia bila kapet lari. Pasal nak ikut kiblat. Sah main salah. Dia terangkat dah main tu. Jadi maknanya itu dia pemeliharaan waktunya, penama syarat sah dan sebagainya. Level. Kemudian yang kelima, bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Bersahabat dengan orang-orang salihin. Kerana senang kalau Ustaz Salihin je, salihin juga. Jadi maknanya gunanya bersahabat lain, berkawan lain. Dalam hadis sebut kita arba'un min sa'adatil mar'i, 4 perkara seorang itu menjadi bahagia. Pertama, antakuna zaujatu salihah. Pertama, dapat isteri yang salihah. Yang kedua, wa ayakuna auladu abrara.
Yang kedua, anak-anaknya baik-baik belaka. Dan wa an yakuna khulata'u salihin. Ketiga, mendapat kawan-kawan yang saleh. Yang keempat, wa an yakuna rizqu fi baladi. Rezekinya berada dalam negerinya. Kerana cek makan dalam negeri sendiri. Tidaklah salah pula cek dalam negara itu. Kebahagiaan itu. Orang Melayu dah sebut dah, hujan emas sendiri orang, hujan batu ni sendiri. Duduk sendiri, batu-batu lah. Orang sekarang dia berkata lah, tunggu apa, bodoh tunggu apa. Jadi cik emas tu. Jadi makna ceritanya ada patah Melayu dah. Nabi pun sebut rezeki berada dalam diri sendiri. Itu kebahagiaan seorang itu. Jadi kawan-kawan, gunanya itu sebab dalam bab haji, sebelum berangkat ke Mekah, dia kata mencari sahabat dulu sebenarnya. Untuk apa sahabat ke Mekah ni? Supaya dapat beri nasihat kepada kita kalau kita buat silap. Itu guna ke Mekah. Dan cik kawan tak ada apa, janggupkan aja semua. Sahabat ni kalau kita buat silap, ditegur je, itulah sahabat. Jangan buat betul-betul, ya itu ke sahabat, itu kawan namanya. Dalam bab undang-undang fiqah pula, kalau kita berjalan bermusafir 3 orang, hendaklah melantik seorang ketua dalam musafir itu. Itu minyak dia. Dan kalau kita musafir naik kereta pergi mana-mana 3 orang, lantik seorang ketua, atau kadang-kadang automatik dia jadi ketua, lantik supaya apa keputusan dia yang buat. Begitulah orang kiaskan pula, kalau 3 orang pun kena ada ketua, negara pun kena ada ketua. Negara mesti ada ketua. Siapa yang nak ketua? Orang yang nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kawan begitu. Selanjutnya yang ke berapa? Ke-6 tawaduk, merendah diri. Orang yang berbahagia ni orang yang merendah diri. Dalam ilmu tasawuf, kita hendaklah memandang binatang itu, payah tu, hendaklah memandang binatang kucing, ayam itu lebih mulia daripada kita. Itu nak rendah tahap tu, payah tu. Tengok ayam tu, dia lebih mulia daripada kita, pasal dia dosa tak ada. Itulah orang tengok mati katak, elok dia katak pada mati orang. Bila mati katak, tak ada soalan. Mati kita ni banyak soalan. Kerana di akhirat besok semua binatang akan dikumpulkan balik. Itu je lah, kumpulkan balik, dikesas, dibalas balik. Kalau lembu tanduk ke bawah, tanduk balik semula. Kalau ayam catuk ni, catuk dia semula. Tolong keadilan. Selesai semua, kuni turabah, tanah balik. Di tanah semua. Sebab kita manusia kata, ya laitani kuntu turabah, ya Allah Tuhan kami tanah, di tanah bukan pun. Pasal apa? Dia di tanah habis kita. Bila jadi manusia kan disiksa dalam api neraka. Kalau setahun 20 tahun pun keluar juga. Orang kafir tak keluar selama-lamanya. Kalau disoal, timbul persoalan kepala kita, mengapa pula orang kafir dia buat jahat 60 tahun dalam dunia ni? Dia kafir itu 60 tahun. Kenapa Tuhan seksa dia masuk neraka selama-lamanya? Ni soalan. Benar tak? Ataupun kita buat begini, itu kafir lagi 3 hari nak mati, masuk Islam pula dia, masuklah ke syurga selama-lamanya. Padahal buat jahat lama tu, Islam dah 23 hari. Seorang lagi pula, baik lagi 2 hari nak mati, nyembah berhala pula dia, masuklah neraka selama-lamanya. Jadi kena ejas soalan tu. Jawapannya ialah dia ada sedah niat di hati dia tu, kalau aku hidup selama-lama je buat kafir selama-lamanya.
Kalau dunia ni aku akan kekal dunia ni kafir selama-lamanya. Dan orang Islam tu pun aku akan Islam lah sampai bila-bila pun. Itu hukum hati tu lah yang mahal. Tu hati tu yang hukum tu. Kalau pecahan manusia pula, ada orang yang hidupnya tidak beribadat, tak ada. Tetapi dia ni untuk nak menuju syurga, tak ada. Itu rezeki masing-masing. Hidup dia tak ada ibadat pun. Tiba-tiba 2-3 hari dia bermasuk Islam, beramal dia masuk syurga. Hidup dia tidak beriman, tapi mati untuk menuhkan syurga. Itu kita minta tu, Allahumma khatim lana husnul khatimah. Minta ujung hidup dia hidup yang sempurna. Kita bimbang beramal, tak, dia berubah. Banyak orang begitu. Ada orang jahat di Mesir, di Mekah, banyak buku-buku cerita mengenai penyanyi Mesir. Ujung dia bertobat. Banyak buku, banyak ditulis. Buat contoh apa namanya, penyanyi hawa biru hidup dia, tapi nak mati lagi sebulan, setahun, 2 tahun, berubah jadi orang lain. Sebab kita tu bilang, kalau kita beramal, tengok orang, jangan pandang hina. Jangan pandang hina orang. Kita katakan nanti akan dapat hidayah untuk kita selalu silap. Ganu neraka kan itu. Sedap je duduk dia. Kita orang beramal kan, dalam bab tasawuf, dalam kitab Hikam disebut, dia kata kalau kita dianugerahkan Ta'ala jadi orang beramal, hendaklah ingat itu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rasa kita hebat, rasa hebat juga seorang-seorang tu. Ujub tak boleh. Hebat aku, dan kampungnya seorang beramal banyak aku. Tak boleh. Hendaklah ingat itu anugerah Allah SWT. Mungkin jangan hina orang. Banyak orang dia dah beramal baik, orang lain salah aja. Itulah tu. Selalu silap. Macam orang perempuan, dia pakai purdah elok, sudah lah, pakai je lah. Dah mula hina orang. Orang tak betul tu. Dia sampai maklumat juga. Lagi dia, dan lagi bagus kita beramal, lagi pakai purdah je, kita anggap bahawa orang tu belum dapat lagi. Dia dah dapat, sudah. Kita yang beramal, kita mengaji kan, hari kelas lagi, orang sebelah tak masuk, tak pergi. Kita mengumpat dia, orang sebelah saya ni pendek je, mayang tidak, waktu maghrib masuk kereta, pas malam tu pendek, apa dah tak dapat untung pun. Pergilah rumah sebelah tu, ajak dia ke surau. Kalau dia kata dia sampai kiamat tak berubah. Di padang mahsyar dia soal. Dia soal tu, mengapa tidak berdakwah orang sebelah? Mengapa tak berubah dia? Itu sebab kita kena positif banyak. Itu sebab dalam bab dakwah, kalau orang kampung tahu nak tak nak ke surau, orang surau lah pergi rumah dia. Jangan tanya pun hal surau, datang aja. Datang buat anggur, buat apple. Dia pun heran apa hal orang surau ni. Jangan sepatah pun tanya kenapa tak ada surau. Jangan tanya, dah 6 tahun duduk surau sini tak surau pun. Tak boleh. Nyampah dia. Dalam hati dia, mulut tak cakap, hati je. Datang rumah aku punya ibu, dia kata. Bulan depan datang je, bawa pecahan pula 4 keping. Dah lama tu rasa aku tak datang surau pun orang datang aku. Aku datang surau lagi ramai orang datang aku. Ke zaman Nabi pun orang sedekah pada orang maksiat, orang fasik, bersedekah. Diadukan Nabi Rasulullah SAW sedekah pada orang fasik Rasulullah. Tak apa, Nabi kata mudah-mudahan orang fasik itu, orang maksiat itu berfikir hati, jahat-jahat aku ni mahu orang bagi duit, kalau baik lagi ramai orang bagi duit. Begitu. Begitu kan psikologi tu. Kita bagi pada orang kaya, kata Nabi tak apa, mudah-mudahan orang kaya terfikir, aku kaya pun dapat duit, mana orang miskin lagi berhak. Jadi mudah dia nak sedekah. Jadi maknanya kita kena banyak positif hidup ni. Jangan selalu nak tengok orang nampak gaya dia kata entahlah, dan 60 tak berak lah tu, neraka lah tu, tak boleh. Yang mudah-mudah nanti tu
Ni kurangkan bercakap ni. Tawaduk jadi mana? Merendah diri. Tengok binatang, orang yang martabat yang tinggi tengok binatang dia rasa dia rendah diri. Dia hebat binatang tu lagi pada dia. Yang apa tu? Yang ke? Berapa dah? 1, 2, 3, 4, 6 7. Jauh dari yang haram, menjauhi daripada perbuatan haram, makan haram dan sebagainya. Lagi tinggi martabat, syubhat pun tinggal. Itu sebab Nabi Adam berpesan, kalau nak buat suatu perkara itu, kalau berdebar-debar hati itu, jangan buatlah. Kita nak makan kedai ni, macam-macam hati berkata, jangan makanlah habis. Tapi langgar juga, itu masalah. Yang haram, yang syubhat. Jadi maknanya kalau nampak haram, senang membuat. Syubhat pun jangan. Syubhat tu tengah-tengah hukum ni. Haram ke halal? Halal ke haram? Ataupun halam? Haram pun jangan makan. Jauh daripada yang haram. Pasal kalau kita makan yang haram, kan dari daging, darah daging. Apa Nabi kata? Kullu lahmin nata min haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, apilah, nerakalah elok untuknya. Maknanya kita itu sebab kita ni bila mati hancur habis badan. Nak menghadap Allah Ta'ala tu badan baru. Mengapa orang-orang Nabi-Nabi, para wali, para ulama, para hafiz Quran tak hancur badan ni? Tak hancur. Jasad tu layak bertemu Allah SWT. Dosa lagi, Allah ampun. Dosa, kita punya jasad ni buang dulu. Kan banyak orang berjumpa orang-orang yang dah meninggal dunia tahun-tahun, jasad elok lagi, elok lagi. Bahkan kain kapannya pun tak rosak. Tu Allah pelihara dia. Jadi maknanya orang ni memang layak jasadnya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sejarahnya orang nak curi jenazah Nabi tu, orang Yahudi tu, dia berkumpul masuk Islam. Jadi pemurah lah dia, sedekah orang pun rasa. Tapi malam-malam dia gali lubang di rumah dia tu, gali lubang di rumah tu, nak tembus ke kubur Nabi tu, nak curi. Yahudi. Ada seorang raja bermimpi, 3 kali dia mimpi, cek betul, dapat tangkap Yahudi itu. Nak, sebab sekarang ni dia buat apa, belok namanya, buatnya pagar dan sebagainya, supaya orang tak dapat nak curi. Ada sejarah tu, orang nak curi Nabi punya jenazah tu. Panjang cerita dia tu. Itu juga orang. Yang ke-8, pemurah dan baik hati. Pemurah ni hendaklah jadikan tabiat. Ini pemurah hendaklah menjadikan tabiat. Bukan dia menjadi pemurah kerana terpaksa. Di kedai makan sama-sama, kan? Tunggu orang lain bayar. Tunggu. Kalau undang-undang orang Melayu, kalau kita makan ramai, kita bangun dulu dia kena bayar. Tak bangun-bangun dah dia. Satu hari Sayyidina Umar datang sahabat nak rekomen kawan dia ni. Kan Sayyidina Umar, kau kenal ke dia? Dia kata, saya tak kenal. Jadi macam mana nak rekomen ni? Pernahkah engkau ni bermusafir dengan dia? Tak pernah. Pernahkah engkau ini berjiran dengan dia? Tak pernah. Pernahkah engkau ni
pinjamkan duit pada dia atau bermuamalah keuangan dengan dia? Tak pernah. Jadi kau kenal macam min aina ta'raf itu? Bagaimana kau kenal budak ni? Rubbama ra'aitahu yarka' wa yasjud. Boleh jadi kau kenal dia ni kan dia rajin sembahyang, sujud dan rukuk. Qala na'am, memang saya berani rekomen ni, saya nampak dia rajin sembahyang. Kata Sayyidina Umar, fa innaka la ta'raf, idhab, pergilah, engkau tak kenal lagi dia. Nak kenal orang ni, tengok dia perangai ni. Duduk jiran sebelah, tahu perangai jiran ni. Tengok bermuamalah keuangan, kadang hutang bayar tak bayar, baru tahu. Musafir dengan dia, baru tahu. Ajak jalan daripada Kuala Lumpur pergi ke Melaka, tinggal ni 9, minum siapa bayar? Kita bayar, tak apa, muda 1-0. Jalan ni makan nasi tengah hari, tengok bertahu je, kita bayar lagi 2-0. Sampai malam makan lagi, buat tahu je, confirm kedekut, baru tahu. Nak kenal, musafir, baru tahu. Kalau kampung ke surau, belum tahu lagi. Ada orang kuat semayang kuat, kedekut pun boleh tahan. Dia tak pemurah orang. Pemurah tabiat. Kadang dia terpaksa sebabnya kadang-kadang ada juga dalam bab sedekah ni, dalam majlis ni keluar derma. Saya RM10, boleh tu untuk galakkan orang lain. Saya 20, saya 30. Mesti orang yang gaji rendah tu bahas sikit, biar orang duit banyak tu sedekah banyak. Dia gaji murah RM10, aku gaji mahal 20 lah. Boleh, hukum ni boleh. Siran sedekah di masa boleh sir, boleh jahat. Jahat ni zakat jahat. Mesti orang nak tahu supaya tidak menimbulkan fitnah. Kalau dia tahu timbul fitnah, dia kata aku tak dengar bayar zakat gitu. Dan sunatlah zakat ni bayar pada keluarga. Untuk apa tu? Tidak menimbulkan dengki. Yang nak dengki kita keluarga kita lah, orang lain tak. Balik kampung tak besar pun dekut dia. Macam ni boleh tenang. Itu sebab kita meminjam orang pun makruh juga. Orang perempuan dulu sekarang tidak dah. Nak beli orang kahwin, pinjam gelang orang, pinjam gelang, nak tunjukkan dia ada gelang. Makruh tu, sebab menimbulkan fitnah. Alah pinjam. Dulu sekarang tidak ada perempuan dulu. Dia nak tidak mengomankan diri lah. Nampak aku emas ada juga kan tukar luar sedikit dah. Sebab jadi kita nak jadikan diri kita tabiat pemurah, bukan dipaksa tabiat. Mudah. Di antara menyenangkan masuk surga, pemurah yang menyenangkan masuk surga. Sebab itu orang jahil yang pemurah lebih baik daripada ulama yang kedekut. Tinggi darab pemurah tu. Ulama yang kedekut eloklah orang jahil yang pemurah tu. Ada tak ulama kedekut? Ada ke tak ada? Itu sebuah kisah tu. Seorang ulama ni di Indonesia berceramah buat isteri dia, hendaklah sedekah apa yang kita paling sayang sekali. Bila balik hari, besok isteri tak pergi kerja, tak ikut suami dia, datang minta sedekah, dibagi kod suami dia, kod yang pakai lalu. Orang minta sedekah, dia bagi kod tu. Suami balik, dia tengok, mana kod ini? Kod saya mana? Saya ada sedekah, dia kata. Kan saya sayang sekali kod tu, yang paling sayang. Nak bawa sedekah ke mana benda yang saya sayang? Sebenarnya kan abang sudah berceramah dengan sedekah paling sayang sekali. Iya, itu Al-Quran untuk orang lain. Untuk kita lain. Yang ke-9, kasih sayang sesama makhluk. Kasih sayang, kitanya kasih sayang, jangan jadi pemarah. Kasih kepada orang lain. Itu pesan
tidak cukup sempurna iman seorang kamu itu kalau melainkan dia kasihkan orang lain sebagai kasih diri sendiri. Itu sebab kita di antara tanda orang yang zalim itu ialah dia tidur kenyang, jirannya tak kenyang, jiran lapar. Tak boleh tu. Sebab jiran tu. Tapi hal-hal kawan kita tu ada orang yang tak sedekah, itu macam saya dah tak makan 3 hari. Kan kita dengar kisah Sayyidina Ali berpuasa, dia nak berbuka, dapatlah dia makan sikit. Sayyidina Ali kan terkenal dengan miskin dia tu. Sampai Sayyidina Fatimah minta suruh carilah orang gaji untuk aku seorang tu. Aku nak tolong di rumah, nak cari duit tak ada, nak bayar gaji. Kata Nabi, kau bersabar sajalah dengan Ali itu, sabar sajalah. Memang Ali susah, tetapi susah-susah Sayyidina Ali itu pun dia berpuasa, nak berbuka sikit je makanan tu. Tengah-tengah nak makan dah, nak buka dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Faham? Saya ni orang miskin, dia kata dah 2 hari tak makan. Oh 2 hari? Kami ni baru sehari. Ambil lah dulu. Tak makan dia, puasa lagi. Buka dengan sejuk je. Besok puasa lagi yang kedua. Tengah nak berbuka, ada makan sikit je. Waalaikumsalam. Faham? Saya anak yatim dah 3 hari tak makan. Oh 3 hari, kami 2 hari baru. Ambil dulu. Macam kita boleh agak-agak menyibuk betul. Orang nak terdarah, Assalamualaikum. Besok buka Ustaz, puasa ni yang ketiga. Tengah-tengah nak buka, datang juga, Assalamualaikum, salah faham. Saya ni orang tawanan dah baru lepas, dah 4 hari tak makan. 4 hari kami ni baru 3. Ambil dulu. Tu 3 hari tak makan. Besok puasa lagi, dapat rezeki banyak pula, itu banyak kan? Tak ada pula orang datang. 3 hari cubaan Tuhan, 3 hari cubaan. Agaklah sikit. Orang miskin, orang anak yatim, orang tawanan, hingga banyak pula makanan, siapa pun tak ada. Tapi kisah ni Allah abadikan Al-Quran. Wa ta'imuna ta'ama ala hubbi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka beri makan makanan yang pada anak yatim, orang miskin, anak yatim dan orang tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami beri makan semata-mata kerana Allah. La nuri jazaan wala syukura, balasan mutabayar, mengasih mutabayar. Aku mengasih tak apa sah. Tuan dah siap tu dia dah. Tuan kita ni kalau kita orang tak ada mengasih, tak bayar tak apa. Kita marah, duit tak bagi, mengasih pun tak ada kan. Nak buat apa dia kasih, tak ada apa untung tu masa tu. Nak jadikan ikhlas tu payah. Nanti kita duduk berjalan, tiba ada tukang besar bateri lemah, cik kita tolak. Kita ikhlas tolak hidup engineer betul ni bila betul dah lah, duit tak bagi, terima kasih, angkat tangan pun tidak. Habis penat nolak, duit pun tak dapat, pahala pun tak dapat, apa pun tak dapat. Apa guna angkat tangan, tak dapat dah pun. Yang pentingnya tak tulis dah. Tu susah hanya kelas tu. Macam kita raya lah kan, raya saudara mara datang rumah kita, suka je saudara mara datang ni, habis makan balik je. Mula Pak Ngah kau tak bagi duit dia, RM5 pun tak terhulur dia. Kan? Isteri balik je, pinggan tak basuh, habis pinggan pun nak basuh, pahala pun tak dapat. So orang boleh nak duit. Pak Ngah kau duit banyak untuk kami majlis, RM1 pun tak bagi. Kan harap tak. Satu cerita zaman dulu, 2 orang tetamu datang ke rumah, dia pun pergi makan siap tu, 2 orang pun pergi kerja 3 hari ni di kerja. Tetamu pun balik, bagi anak-anak kawan tu duit, dia pun keluar. Kebetulan tu rumah balik pula ke rumah sekejap, padahal tengok anaknya pegang duit belakang. Datang mana duit ni? Kata isteri, tetamu tadi bagi, ambil dia balik duit tu. Ambil dia balik, dicari orang tadi, lupa jalan, ambil duit ni balik dia. Aku tak suka makan aku dibayar. Kau ambil duit ni balik, aku cucuk perut dengan pisau ni, ikat apa tu.
Nak ceritakan ni maknanya dia tak suka makanan ni dibayar. Itu Arab lah. Orang lain tak boleh pula. Jangan tak bagi makan. Terbalik dia. Pasal Arab ni tetamu dia lain. Passion dia satu hari. Satu orang ni tetamu datang ke rumah dia di Hira. Hira ni di Iraq. Iraq ke di Afghanistan, mungkin Hira, Baghdad. Di Iraq. Tuan rumah ni keluar pagi-pagi. Petang balik. Tetamu ni heran. Mana orang? Tanya ni, mana awak? Pagi-pagi keluar petang balik. Saya mencari pembunuh bapa saya. Saya dengar cerita dia masuk kampung ni. Siapa nama bapa awak tu? Syanu-Syanu. Pembunuhnya sekolah-sekolah. Saya lah dia kata. Apa dia kata? Oleh kerana awak menjadi tetamu saya tidak boleh buat apa-apa. Walau bagaimana awak elok keluar rumah saya sekarang. Keluar rumah saya sekarang ni sebelum saya berubah. Nak ceritanya tetamu tak bunuh. Itu tu. Passion lah. Nak tunjukkan hebatnya Arab ni. Tetamu dia jaga. Banyak kisah-kisah syair Arab banyak. Sampai dia sanggup nak sembelih anak dia nak bagi makan. Tamu makanan tak ada. Begitu. Itu Arab ada ahlan wa sahlan tu. Ahlan tu maknanya tuan ni keluarga kami. Itu ahli maknanya ahlan ahli. Tuan jadi keluarga kami. Sahlan maknanya mudah. Duduk sini mudah-mudah. Itu ahlan sahlan. Orang Arab selamat datang. Orang Melayu selamat datang. Dia selamat datang makan mendaur. Itu ahlan wa sahlan Arab. Ahlan wa sahlan. Kalau orang Melayu tambah sikit ahlan sahlan wa jalan. Tambah sikit. Dan yang ke-10, berguna kepada masyarakat. Kita kalau bercakap pakai kita ni bahagia lah tu. Ada orang tak guna dia. Satu hari ni ada orang tak guna, tak pakai. Satu hari ingat Allah yarham Tok Penali ni pagi-pagi dah bangun lah. Bila bangun dia berwirid masjid, orang pun tak buka bangun. Satu hari itu anak murid bangun dulu pula. Dia wirid buat suara tuan guru. Anak murid tak buka bangun, tuan guru dah bangun dia kata. Nabi pun datang, tengok anak murid dia wirid macam dia. Dia cakap sikit je, tak terpakai budak ni. Cakap sikit je. Dia tak marah, tak terpakai budak ni. Tak terpakai sampai sudah pun tu. Orang tu tak terpakai sampai sudah. Saya sempat tengok lah orang tu. Dia cerita orang tu, itulah yang tak terpakai tu. Dia cakap pun dia tak terpakai. Main untuk guru, orang wali-wali cakap ni sepatah je. Tak boleh, dia tak berdoa pun tak terpakai budak ni. Tak terpakai sudah. Tu. Jadi mana kita ni kena cari jalan supaya boleh digunakan oleh masyarakat. Cakap pakai tu. Yang akhir sekali yang ke-11, selalu ingatkan mati. Jadi kita ni kena ingatkan mati satu hari 70 kali. Ya? Kita digalakkan ingatkan mati satu hari 70 kali. Bukan termenung, tak ingat nak buat jahat. Kalau mati ni kamu ingat. Jadi kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsah wa amil lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu ialah orang yang bersiap-siap untuk akhirat dan beramal sebelum mati. Kita beramal. Wa amila, beramal lima qabla al-maut, sebelum mati. Beramal. Jadi untuk akan datang. Itu dia. Jadi 11 ada tanda-tanda kita orang yang berbahagia. Kalau ada, bahagia tu. Dan ada 11 pula tanda-tanda orang yang tidak celaka. Sambung bulan depan. Allah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imama wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'anil azim واهدنا بآيات ذكر الحكيم. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.